Salam sejahtera, nama saya Maxine. Sejak Raja Petra Kamarudin menerbitkan sebuah artikel Shocking Revolution Najib Trial Judge Nazlan, Conflict of Interest Exposed pada 14 Mac 2022 di blognya, terdapat banyak pandangan. Hal ini termasuklah pandangan daripada pendaftar Mahkamah Persekutuan, Majlis Peguam, Ketua DAP, Ketua Hakim dan pensyarah undang-undang Profesor Syed Salom Faruqi. Saya mendapati lagi seorang di mana saya rasa pendapatnya lagi menarik, iaitu pendapat daripada bekas Ketua Hakim Negara Adud Hamid Mohamad. Dalam artikel tersebut, beliau telah memutuskan untuk memberikan pandangan yang bertentangan dengan tujuan semata-mata untuk membolehkan orang ramai mendengar kedua-dua bela hujah supaya mereka berada dalam kedudukan yang lebih baik untuk membuat keputusan. Beliau tidak mengatakannya betul atau mereka salah, atau Raja Petra betul dan Hakim Nazlan Muhammad Ghazali salah, atau sebaliknya. Pertama, beliau telah merujuk kepada kenyataan Majlis Peguam dan artikel dalam The Age. Dikatakan bahawa Raja Petra dan ahli politik tertentu, terutamanya penyokong Najib Razak, cuba mengganggukan badan kehakiman. Sama ada ini adalah benar atau tidak boleh dikatakan bahawa mereka juga mengganggukan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM daripada menjalankan tugasnya. Mereka seolah-olah lupa bahawa SPRM yang menyiasatkan Najib Razak membawa kepada sabitan kesalahannya kini hanya kerana dakwaan telah dibuat terhadap hakim yang mensabitkan Najib Razak, mereka melompat membelanya dan meragui kredibiliti SPRM. Majlis Peguam menuntut pensiasatan juga perlu dilakukan oleh pihak berkuasa terhadap laporan polis yang dibuat oleh Nazlan, dengan mengatakannya tidak perlu ada double standard. Ia juga mengatakan bahawa siasatan SPRM melanggar doktrin pengasingan kuasa, menjejaskan kebebasan badan kehakiman dan ia bertentangan dengan perlembagaan. Majlis itu berkatakan perkara itu perlu ditangani di bawah Perkara 125 Perlembagaan Persekutuan. Persoalannya, sekiranya Nazlan membebaskan Najib, adakah Majlis Peguam akan mengeluarkan kenyataan sedemikian? Majlis Peguam tidak perlulah dikatakan bahawa kedua-dua laporan polis Nazlan dan laporan yang dibuat terhadapnya mestilah diberikan penyiasatan yang setara. Dan beliau pasti mereka akan diberikan layanan yang sama. Dengan menuntut penyiasatan setara ke atas laporan Nazlan, tetapi pada masa yang sama cuba menghalangkan siasatan dijalankan ke atas laporan terhadap hakim, bukankah Majlis Peguam mengamalkan double standard? Persoalannya, adakah ia menyalahi doktrin pengasingan kuasa bagi SPRM untuk menyiasatkan hakim? Di sini, beliau berpendapat bahawa ia menunjukkan bahawa walaupun orang awam mendapatikan pendapat daripada Majlis Peguam pelik disebabkan tiada hakim di atas undang-undang. Ia juga mengatakan bahawa siasatan itu menjejaskan kebebasan badan kehakiman. Beliau menegaskan, kebebasan badan kehakiman tidak termasuk kebebasan untuk melakukan jenayah dan dihalang daripada disiasat. Majlis Peguam juga mengatakan bahawa siasatan itu tidak mengikutkan perlembagaan, iaitu tidak mematuhi Perkara 125 Perlembagaan Malaysia. Beliau mengesahkan bahawa, membacalah artikel itu semula, Perkara 125 tidak meliputi perlakuan kesalahan jenayah. Sebaliknya, SPRM dan polis hanya mempunyai kuasa untuk menyiasatkan kesalahan jenayah di bawah undang-undang dan dibawakan bidang kuasa masing-masing dan bukannya perkara yang disebut dalam Perkara 125 Perlembagaan Malaysia. Beliau juga merujuk kepada dua kenyataan apa yang dikeluarkan oleh Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan. Atas sebab apapun, tiada dakwaan sedemikian pernah dibuat terhadap mana-mana hakim dalam tempoh 50 tahun yang lalu. Jadilah reaksi badan kehakiman dengan mengeluarkan kenyataan apa juga adalah yang pertama. Walaupun dakwaan itu dibuat oleh seorang penulis blog, jika Peguam Najib tidak membuatkan sebarang permohonan untuk perbicaraan semula atau tidak menggunakan ia sebagai alasan untuk rayuan di Mahkamah Persekutuan, supaya mahkamah mengenepikan sabitan dan memerintahkan perbicaraan semula, perkara itu berakhirlah di sana.
Tetapi, jika Peguam Najib Razak memilih untuk melakukan salah satu daripada dua yang dinyatakan di atas, dan jika Badan Kehakiman tidak mengeluarkan kenyataan, tiada kritikan belah sebelah boleh dilemparkan terhadapnya, walaupun mahkamah menolak permohonan itu. Sebaliknya sekarang, setelah kenyataan dikeluarkan, Peguam Najib boleh berhujah bahawa mahkamah beras sebelah kerana Badan Kehakiman telah mengeluarkan kenyataan menolak dakwaan itu. Jika mahkamah menolakkan permohonan itu, yang memberikan alasan kepada pengkritik untuk mengatakan bahawa mahkamah beras sebelah. Beliau juga membangkitkan persoalannya, bukankah lebih baik membenarkan SPRM meneruskan dan menyelesaikan siasatan? SPRM mungkin mengumumkan sama ada tiada bukti untuk menyokong dakwaan itu atau terdapat bukti yang mencukupi untuk menyokong penduduhan itu. Jika ia adalah tiada bukti, maka nama hakim dibersihkan. Bukankah lebih baik bagi hakim bahawa kebenaran itu daripada SPRM selepas siasatan menyeluruh dan tiada kenyataan sedemikian dikeluarkan oleh Badan Kehakiman? Beliau juga berpendapat jika ia ada bukti, maka faul akan dirujuk kepada Peguam Negara untuk memutuskan sama ada untuk mendakwa hakim atau tidak. Berdasarkan bukti, jika dia memutuskan untuk tidak, perkara itu berakhir di sana. Jika dia memutuskan sebaliknya, proses perbicaraan akan bermula. Semua ini adalah pendapat daripada bekas Ketua Hakim Negara. Inilah berakhir video saya. Bagi sesiapa yang berminat dengan channel saya, sila ikut like and share channel saya. Kita jumpa lagi.